Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah bersedia sekarang? Boleh tekanlah, ajak share kawan, boleh dengar kot. Okay. Kita nak sembang satu topik yang mustahak. Sebab saya kata apa tadi, anda yang sama ada dah kena kanser ataupun sedang kena kanser ataupun yang akan kena kanser, tolong make sure you pay attention, because 1 in 3 of us, 50% daripada perempuan dalam zaman moden ni dan 1/3 daripada lelaki dalam hidup mereka akan diberi peluang oleh Allah SWT untuk diuji dengan kanser. Begitu sekali dahsyatnya, kenapa satu hari nanti kanser akan mengambil alih sebagai nombor satu, tingginya, top carta untuk sebagai penyakit nombor satu di dunia. Sekarang masih lagi heart problem, heart attack yang membunuh manusia. Tolak ke tepi COVID semua ni, tapi kita yang biasa-biasa hidup ni, kanser sedang bersaing rapat dengan heart problem. So saya memang close dengan kanser ni, sebab memang you tahu pada 2001 saya kena kanser non-Hodgkin lymphoma stage 3. So 2012 saya kena lagi sekali relapse sebab lupa diri. Maka hari ini saya cerita pada you untuk perkembangan terbaru, kenapa susah sangat nak baik kanser, dan kenapa kanser tu kadang-kadang dah baik pun kena lagi, dan begitu ramai rakyat dah mula merasakan mereka tu tidak jauh daripada kanser. Tapi apapun, ada berita baik di ujung-ujungnya, you jangan risau sangat. Saya mesti dan insyaAllah memberi jawapan-jawapan yang insyaAllah boleh you guna pakai. Sebagai permulaan, you kena faham bahawasanya kanser, saya dah cerita itu ada solid cancer, ada liquid cancer. Okay, ada dua jenis kanser kan. Tak kira kanser mana pun, kita ambil secara general sekarang. Fahaman asalnya kanser ialah dari dulu lagi, tahun 60-an saya dah cerita, iaitu orang percaya kepada kanser ni sel mula daripada satu, tak dengar cakap jadi banyak dan tak boleh kontrol, maka dia tak boleh bunuh diri sendiri, dan kadang-kadang sampaikan dia himpit tempat-tempat tepi dia. Bila dia dah cross ke kawasan yang bukan sewaktu dengan dia, dia menjadi masalah. Itu adalah fahaman awalan dan sampai sekarang pun masih diguna pakai. Sebab tu sampai sekarang banyak lagi spesialis ataupun hospital onkologi, hospital cancer masih lagi menggunakan 3 style, iaitu potong, cut operation, or they believe in radiation, bakar. Kalau tak boleh bakar, ataupun kalau nak dicampur lagi, selalunya yang famous sekali chemoterapi lah, yang selalu yang saya katakan dia panggil selective poison. Okay, saya pernah melalui chemoterapi, all these operations semua tu saya pernah. Tetapi yang penting sekali bagi mereka yang sampai ada relapse, kena potong lagi berkali-kali, tu membuktikan success rate untuk fahaman dan paradigma dan faktor-faktor yang dipercaya dalam konsep ini dah mula kurang boleh diguna pakai. Okay, kalau diguna pakai pun untuk kes-kes yang saya kata macam baru ni, pediatric cases, untuk leukemia kan, untuk breast cancer ataupun a few diseases yang ada chances yang lebih tinggi. Itu pun relapse-nya masih lagi juga orang kata cukup menakutkan. So bila lepas pada tahun 70-an datang konsep yang percaya lebih kepada genetik, ataupun mutation of genes. Maksudnya genetik kita tu terganggu, sel kita terganggu sebab gennya atau dia punya message-nya tu telah dikacau oleh faktor-faktor yang menjadi toksik kepada sel tu, sehinggakan dia menukar kod dia, message dalam dia punya tu, dan dia pun juga sekarang dah tak dengar cakap. Tapi bila orang dah tahu pasal genetik tu, maka jadilah yang dipanggil genomic project tu, yang study berapa gene dalam body kita, apa kod-kod dia tu. Jadi mula-mula orang seronok lah sebab dapat satu jenis kanser yang dinamakan breast cancer. Okay, dan dia bukan breast cancer, blood cancer, chronic myeloid leukemia. Dia orang berjaya dengan chronic myeloid leukemia. Dia orang bagi satu ubat nama imatinib tu. Wow, orang yang dulu bawah pada 5 tahun dah tak ada hayat lagi dah, sekarang sampai macam orang kata for the rest of your life, boleh hidup lagi balik. Jadi orang dah happy. So kita ingatkan kita dah ada jawapan. Fokus kepada genetic mutation, dan siapa yang boleh buat drug yang boleh attack kepada genetic punya mutation ni, perbetulkan dia punya coding tu, boleh dapat jawapan. So 1-2
kanser dah mula dapat harapan, seperti saya kata CML, chronic myeloid leukemia, lepas tu ada 1-2 lagi breast cancer lagi sekali yang dibantu. Tapi lepas pada tu orang dah tak dapat lagi dah dia punya impact yang sama. Jadi orang pening kepala. Sebab apa? Didapati lebih daripada 6 juta mutation yang boleh berlaku dalam cancer cell. Jadi terlalu banyak dia punya hitungannya, sehingga orang kata tak payahlah kalau macam ni nak buat. Satu, makan duit banyak. Nombor 2, effectivenessnya pun belum tentu. Sebab saya dah cerita itu, kalau ada 1000 orang yang sama kanser dan sama besar, sama saiz, sama kena, sama tahun pun, berapa lama pun sama, tapi bila dibagi ubat, dia punya impact, lawanannya atau responnya berbeza. So susah orang nak pakai genetic mutation pun. Tapi masa tu masih lagi orang banyak keyakinan kepada dia panggil immunoterapi. Maksudnya dia pakai immune system punya konsep, menggunakan T cell dan sebagainya tu untuk attack cancer cell. Itu pun dah mula ada jawapan di dalam laboratory. Tapi bila nak dimasukkan ke dalam manusia, masih lagi ada sedikit orang panggil kekangan yang belum memuaskan hati mereka. Jadi masih lagi tak ada jawapan. Nasib kita sekarang, alhamdulillah, bila kita patah balik kepada style yang lebih original, iaitu evolusi. Dia panggil evolutionary, maksudnya mengikut sejarah dan diikut balik dengan gaya hidup kita dan masalah environment, ekologi, barulah ada nampak ruang yang lebih orang kata memberi perangsang kepada kita untuk cuba baik balik, daripada kanser. So saya nak bagi cerita kat you sekarang. The latest 10 years ni orang lebih fokus kepada orang panggil konsep saya cerita juga pernah dulu tentang blood cancer itu, yang ada kaitannya dengan benih, dengan tanah kita, dan last sekali dengan pokok yang nak kita tuai nanti. Pokok jenis banyak buah ke ataupun pokok yang lembek ke, macam mana, bergantung kepada tanah, dan tanah juga ada kaitannya dengan benih. Jadi tiga-tiga ni saya nak cerita ada 3 faktor utama, sama ada benih ni nanti akan jadi pokok yang boleh kita tuai dengan elok. Kalau tidak, nanti itulah yang dinamakan banyak sangat penyakit-penyakit yang hinggap kepada manusia sekarang, sehingga kan you boleh sebutlah nama penyakit daripada kanser pun ada kaitan yang saya nak cerita pada malam ni. 3 faktor utama macam mana kita boleh membetulkan keadaan ataupun menerukkan keadaan. Faktor 3 ni dia boleh mainkan 2 peranan. Nak bagi improve pun boleh, nak bagi sembuh pun boleh, nak bagi lebih teruk pun boleh. Ada 3 sebab. Dan kalau you boleh dapat 3 ni, you boleh bantu ramai orang, dan juga yang paling penting, you boleh bantu diri you sendiri. Okey, baik. Jawapannya tidak lain tidak bukan STD, bukan sexually transmitted diseases. Okey, dengan faktor utama macam mana hidup kita ni dengan kanser boleh baik ke ataupun boleh teruk lagi. Jawapan nombor 1 saya dah cerita tadi, ada kaitan dengan S stand for stress. Biarlah you nak kata doktor ni tak ada cerita lain lah, tapi memang kalau you faham tentang stres ni, Masya Allah. Nombor 2 ialah toxicity, toxic. Okey, badan kita, rajin-rajin kita menzalimi diri sebenarnya. Sebab tu kita senang kena penyakit, termasuk saya pun. Okey, saya tidak bebas daripada apa yang saya cerita malam ni. So satu lagi ialah, yang last kali ialah deficiency. Ada benda je yang kekurangan dalam hidup kita, betul tak? Okay? Dan kalau saya boleh dibenarkan kupas sedikit je untuk you faham, supaya you boleh bawa balik modal ni. Hari ni juga, kalau siapa yang bermasalah, guna pakai. Kalau yang nak bantu kawan pun, cek betul tak yang saya cakap ini. Kalau tak percaya, hari ni ada tak you under stress? Hari ni aja, tak usah kira seminggu lepas. Tapi kalau campur minggu lepas, ada tak stress? Okey, 2 minggu lepas, ataupun cuma tahun ini je, 2021 ni saja, betul tak? Ni zaman, kalau saya ingatkan you balik tentang COVID pula, tentang kerja dan sebagainya, Masya Allah, zaman setahun 2 ni, yang sejak COVID ni, saya rasa stres memang tambah easily another 30-40% lagi. Bahkan bagi setengah daripada anda, tambah mungkin lebih pada 200% lagi, betul tak? Orang yang buat bisnes, betul tak? Jadi saya nak beritahu kat you,
Kanser dia tak kena sama ada you tengah PKP ke atau bukan PKP ke, asalkan you dalam suasana flight or fright, maksudnya dalam keadaan nak lari flight ataupun fright takut. Siapa saja yang sentiasa hidupnya dalam ketakutan ataupun sedang nak lari pada sesuatu yang tak berani pergi ke depan, memang anda akan mula membawa benih-benih. Kan saya cerita tadi konsepnya ialah benih, tanah dan pokok. So kalau tanah yang kita nak semai benih itu tadi nanti tergantung kepada berapa lama dan banyak mana yang kita masukkan tanah-tanah tadi dengan baja yang elok ke baja yang tak elok. Saya selalu cerita benda ni. Tetapi stres adalah merupakan punca yang paling utama. Hari ini saya nak bawa satu pembaharuan, iaitu kalau stres tak dijaga, banyak kajian yang dah dikonfirmkan di overseas, dia orang buat betul-betul kajian, of course banyaknya buat daripada laboratory dengan tikus dan sebagainya. Tapi saya juga ingin ingatkan pada you all, dari segi research work punya result tu tadi, mereka mendapati bahawa ramai apabila diletakkan keadaan anda berseorangan, maksudnya satu kajian tu mengatakan kalau you are alone, you tak ada siapa kawan, sebatang kara je, ataupun you terlalu jam up dengan orang, ramai sangat menggila-gila je, dibandingkan dengan orang yang ada kasih sayang, yang cukup kasih sayang, yang dibelai dan sebagainya. Orang yang berseorangan ni, orang yang terlalu pening kepala dengan rat race ni, okey, didapati mereka speed untuk kena kanser, ataupun bila diinjek kanser tu, dia punya speed, dia punya timing untuk naik kanser tu lebih cepat daripada orang yang cukup dengan kasih sayang dan sebagainya. Walaupun semua ni diberi cancer cell. Boleh faham tu maksud saya? So ini confirm, nombor satu. So jaga baik tentang socio genomic, maksudnya socio gene you, gene kita ni, genetik kita ni ada kaitannya dengan kasih sayang. Jadi siapa yang tak cukup dan tak dijaga dengan kasih sayang betul, memang lebih cepat. Jadi dalam keadaan you stres, dalam keadaan you marah orang dan sebagainya, tak mungkin you akan ada rasa orang belai kasih dengan you, betul tak? Takkan you rasa nak bercinta dengan sesiapa lagi dah. Masa tu you tengah meradang dan sebagainya, betul tak? Dan kalau you ditinggalkan pun sama juga. Jadi sebab tu selalunya kes-kes kanser di klinik saya ramai cerita-cerita yang orang yang ada masalah rumah tangga terutama sekali, betul tak? Masalah ni orang panggil apa, silaturahim, masalah tak boleh duduk sekali, masalah yang tak ngam lah, faham tak? Jadi bila tak ngam tu, memang you tak boleh pergi mana lagi dah. Orang perempuan terutama sekali, a lot of you, I can understand, ada problem, dan kadang-kadang memang lelaki yang membuat masalah tu. Tetapi kadang-kadang perempuan pun kena ambil, orang kata apa, kekuatan daripada hari ni. Dengar lagi cerita, iaitu kalau tak jaga betul pasal stres ni, kalau you biarkan juga dan you selalu mengatakan nak buat macam mana, dah takdir, tak boleh. Ni bukan soal takdir saja, sebab you tak tahu takdir ke ataupun menzalimi diri. Kadang-kadang memang dah kena ketuk selalu, dah memang stres selalu, dah memang kena tinggal, dah memang kena buat naya pun, you masih benarkan diri you juga. Bagi saya memang you cari nahas. Doktor cakap, memang you kata senang lah doktor cakap, kita tengok kes ni hari-hari. Kadang-kadang awal you cerita je kita dah tahu dah, ni mesti ada kes confirm. Okay, contoh nombor 2, breast cancer terkena 9 kali ganda lebih cepat kena, dan cepat membesar, dan cepat tak mau baik. Kalau dibandingkan dengan yang saya kata tadi, yang hidupnya aman damai tetapi Tuhan nak duga juga, itu betul. Okey, kadang-kadang mungkin sebab makan ke tak betul, tu ada juga. Tetapi yang pasal stres ni 9 kali ganda lebih lebih kuat cara you nak kena tu. So you bayangkan 9 kali ganda, you kena turunkan dia punya ratio ni kepada paling tinggi 1-2 kali ganda je. Kalau tidak, macam mana body you nak boleh cope, nak boleh terima semua ni? Kalau you luka, didapati mereka yang socially okay, kasih sayang yang mencukupi, faham tak, family ni support system very good, kawan pun memang supportive, mencukupi, bukan over pula. Over pun pening kepala kan. So
Dia mengatakan orang yang luka pun, yang ada inflammation pun, sebab kanser ni ada kaitan dengan inflamasi kan, kadang-kadang bengkak, kadang-kadang demam, kadang-kadang lost weight, diarrhea, muntah kan. So banyak inflamasi dalam badan kita. Dia nak baik macam mana? Sebab katanya kalau orang yang tak cukup tu tadi, social support tadi, you akan dapat minimumnya 40 hingga 50% lagi lebih cepat merosakkan badan you, dibandingkan kalau you dalam keadaan stable tapi masih ada kanser juga, you turun dia punya inflamasi sebanyak 4 kali ganda dibandingkan dengan orang yang tak ada support. Support dari segi untuk mengurangkan stres. Kalau you menangis, ada orang urut belakang ke macam tu. Kalau nak makan apa-apa, ada orang tolong belikan. Boleh faham maksud saya tak? Okay. Dan ujung-ujung sekali juga ada orang buat kajian, orang yang ada orang panggil IMS. IMS ni you tak pernah dengar. Selalunya you pernah dengar IBS, Irritable Bowel Syndrome. Tahu Irritable Bowel Syndrome? Yang selalu orang kata apa, diarrhea lah, cirit-birit lah, ada sembelit lah. Masalah orang kaya ni selalu makan refined food kan, lepas tu kena pergi skop sana skop sini, sekejap GERD lah, sekejap rasa macam ulcer lah, macam-macam masalah usus you, sehingga kan you kena ambil steroid pun, faham? Itu irritable bowel syndrome. Yang saya risau sekarang ni, zaman moden ni, zaman orang pandai-pandai sangat ni, bukan seorang dua, bukan kata untuk perempuan saja, orang lelaki pun ada, iaitu dipanggil IMS. Tadi saya kata irritable bowel syndrome, bowel, okay. Sekarang saya kata IMS, Irritable Mouth Syndrome. Mouth, mulut. Ni bukan cerita pasal makan lagi. Ni cerita pasal, kata apa, disebabkan mulut badan binasa kan. Pernah dengar? Disebabkan mulut badan binasa kan. Inilah dia. Sebab kita yang pandai sangat bercakap ni, kadang-kadang kita salah cakap, dan kadang-kadang kita suka bergaduh, dan kadang-kadang kita sekarang kadang-kadang orang panggil apa, invite problem, invite pergaduhan. Yang masalah sekali ialah jangan sampai you tak sedar diri yang you ada IMS. Saya tak tahu siapa nak tolong siapa ni, tapi kalau you betul-betul open minded, you fikiran you terbuka, kawan yang baik selalu boleh bagi tahu. Kau ni memang suka cari pasal, you ni memang suka tu. Sebab apa? You tak sedar yang you sedang merosakkan hubungan dengan orang lain, tapi at the same time orang lain kadang-kadang dia tak lawan balik dengan you. Sebab apa? Dia kita ni terutama sekali orang timur kan, bersopan santun, tapi padahal dia geram pada you. Lama kelamaan ada satu ketika nanti orang panggil pecah tolerance. Tahu tak pecah tolerance? You dah melintasi ceiling untuk orang bertahan sabar, dan you sendiri tak tahan. Sebab apa? You ada IMS. Orang IMS ni dia senang bawa bergaduh, dia senang tu. Jadi bila clash selalu berlaku. Tak percaya kat office. Tadi saya dapat satu viral kat dalam ni lah, dalam WhatsApp ke siapa hantar tu, saya tengok ada seorang, tak usah sebutlah nama kan, sebab benda ni bukan baru berlaku kali ni, banyak kali ni. Member buat U-turn, okay, buat U-turn, member belakang dah nak terbrake, so orang terhorn sikit. So bila dia kena horn sikit, yang budak U-turn ni ataupun akak ni dah jadi berang, dah marah pula, kejar balik kereta yang horn tu. Lama kelamaan bila sampai kat traffic light dah IMS. Tahu IMS tak? Buka mulut, buka tingkap, lawan cakap. Nasib baik tak ada kaki pukul. Tidak engkau dengan kayu ke apa nanti kena pukul. Pasal apa? Mulut. Maki hamun. Sebab apabila you dah cross kepada level ni, ni apa kaitan dengan kanser ni? Cakap kan nanti lupa pasal kanser. You nak tahu tak? Inilah antara baja-baja yang you nak tanam benih you nanti. Baja yang akan merosakkan sampai keluar lalang nanti dalam badan you. Lalang itulah dinamakan kanser. Tiga ni saya fokus yang stres, tapi stres ni ada kaitan dengan IMS, Irritable Mouth Syndrome. Tak ada dalam buku sains, tak ada buku doktor pun tak ada. Saya buat sendiri nama tu. Pasal apa? Sejak saya tengok pesakit-pesakit saya ni, bila saya tengok suami isteri dia bila datang kita buat nak counselling dia, saya dah tahu. Kejap aja dia punya letupan tu tak boleh lebih daripada 5 minit. Kejap je menyala. So macam mana nak hidup? Macam mana you boleh nak menyelesaikan masalah? Tak mungkin. So selagi mana you tak boleh selesaikan stres dulu, tu baru contoh-contoh. Banyak lagi. Okey, orang yang tak boleh tidur,
orang yang cepat risau. Jadi semua-semua ni nanti saya buat topik, walaupun saya dah buat dulu, saya akan buat lagi sekali sebab saya dapati rupa-rupanya yang saya sangkakan dahulu tu betul. Saya ingatkan saya je mengikut pengalaman, tapi bila scientists reconfirm now, it is got to do with environment, it's got to do with keadaan sekeliling you yang menyebabkan sama ada you baik cepat ataupun you lingkup cepat. Minta maaf cakap kasar sikit, tapi ramai orang mencari habuan daripada kemo lah, mencari habuan daripada laser treatment lah. Orang buat, memang sekarang saya pun buat stem cell nak bagi baik semua, tapi bagilah bapak pada stem cell pun memang saya bagi vitamin ke, masukkan ni lah special ni lah strong concoction herba-herba yang terbaik pun you takkan baik. Sebab apa? Apabila minda you tak baik, minda you tak stabil, you bagi apa pun kat dalam ni. Malam ni saya dah bagi you satu tip yang paling utama, iaitu siapa ada IMS, Irritable Mouth Syndrome. Ni saya nak perkenalkan kepada Malaysian, dan tak lama lagi mungkin kalau ada doktor nak buat kajian tentang Irritable Mouth Syndrome. Dia ada karakter-karakter dia. Selalu mereka ni bukan jahat, hati mereka sebenarnya baik. Okay? Kadang-kadang mereka cuma bila mulut je buka tu jadi macam nampak macam mereka tu tak berapa baik, tapi sebenarnya mereka amat baik. Okay? Tapi malangnya kalau tak jaga, sama ada mereka sendiri yang kena sakit ataupun orang yang mereka bersama tu yang cuba menahan daripada tak mau break the relationship, kadang-kadang sampaikan dia pula menjadi menanggung sengsara, kadang-kadang dia pula kena kanser. You perasan tak kalau kat klinik tu selalunya isteri menerima je habuan, apa husband nak buat pun. So never allow this to happen from now anymore, because ni soalan penutup saya. Ready? Kita dah cukup masa. Dengar, what if the life that you have been going through now is wrong? Saya nak tanya lagi sekali dalam bahasa Melayu. Apa jadi kalau you dapati tiba-tiba sekarang you rasa-rasa, alamak, hidup aku sebenarnya selama ini tak betul, aku biarkan saja, aku menzalimi diri. Contoh, saya kata jangan makan malam, you makan malam juga. Contoh tu dari segi pemakanan. Saya kata jangan makan gula, you makan gula juga. Tak apalah dulu, tapi sekarang sebab you nak baik, kita dah bagi diet yang telah dikenal pasti melalui sains dan melalui testimoni, dan beribu orang pun dah pulih. Kalau Tuhan dah panjang umur, mestilah dia pulih kan, sebab dia tak mungkin statik. Penyakit tak pernah steady macam tu. You buat sesuatu, sama ada dia lebih improve ataupun dia lebih teruk je. So kita nak improve, ambil lah STD tadi, manage your stress, manage your toxicity dari segi pemakanan. Kalau saya kata contoh, jangan makan susu moden, jangan makan ayam moden, jangan makan daging moden. Saya tak kata jangan makan daging moden atau ikan-ikan yang banyak mercury. Okay, kenapa saya suruh makan banyak sachain oil? Kenapa saya kata make sure you ada jaga prebiotik dalam perut you tu? Semua tu ada kaitan. Sebab apa? Bila toxicity dibetulkan, detox dia, okey, lepas tu semua deficiency STD, deficiency dibetulkan you punya kekurangan. Contoh, kekurangan apa? Contoh, kekurangan kesihatan, kekurangan daya tenaga sendiri pun tak ada dah. Sebab bila kita sakit, kita nak improvekan balik. Bila kita tengah sihat, kita kena mempertahankan. Nombor 2, kekurangan keuangan. It can be a problem, big problem. Jangan main-main. Kekurangan tujuan kenapa you hidup pun tak tahu. Tujuan, lepas tu kekurangan ketenangan jiwa, tak ada. Lepas tu kekurangan kasih sayang, tadi saya dah kata. Kekurangan you nak bagi balik pun tak. You kurang nak bagi sedekah, dan kurang bersyukur, dan ujung-ujung sekali kurang rapatnya dengan Allah SWT. Jadi kekurangan ini saya bagi tahu kat you, kalau kita betulkan, lepas tu makanan, matahari, tidur betul, tapi malam ni saya fokus on IMS saja pun you dah nampak banyak perbezaan. So saya tanya lagi sekali, what if you find that your life all this while is wrong? Do you want to improve it? Adakah anda mahu improve kan? Kalau mahu, cuba kita tafakur sejenak. Kita renung-renungkan apa yang telah berlaku dalam hidup you. Cuba betulkan. Okay? Betulkan apa? Betulkan S untuk stres, apa yang bermasalah. T ialah toxicity, dan last kali ialah D, dimaksudkan deficiency. So cukuplah. Kalau you nak jumpa doktor pun bagus, tetapi pastikan doktor ataupun siapa-siapa you nak jumpa tu ada yang dinamakan LOVE, love.
bukan love as just love macam tu. Dia ada sifat listening, dia mau dengar L. Dia ada sifat suka observe you, mau tengok mata ke mata. Zaman sekarang ni disebabkan kita terlalu banyak pakai WhatsApp, pakai teknologi, kita dah tak tengok orang, tak tengok mata. Kita tengok apa? Tengok WhatsApp punya image saja. Betul tak? Okey, saya dengan anda sekarang, saya tak tengok mata you ni. So kalau you nak dapat terapi yang betul, I must see your eyes. Sebab daripada jendela mata you, I boleh tahu sama ada you tu memang seksa betul. Tapi jarang lah orang seksa buat-buat dengan kanser ni kan. LOV, V stand for vibes. Vibes maksudnya you punya aura, you punya feeling. Dan itu perlukan sentuhan. Sebab itulah kadang-kadang kalau suami isteri masih lagi bersentuhan, ada can baik. Tapi kalau suami, kalau you datang jumpa onkologis, you datang sendiri all the time, you tak akan baik. Saya ulang lagi sekali, bukan onkologis tu yang akan bagi you baik. Suami yang pegang tangan you tu, masa dia tengok you menangis, dia yang bagi tisu paper. Yang tu maksud saya. Dan E, LOVE, E maksudnya ialah examination. Patut dibuat examination yang rapi, yang betul, jangan pakai agak-agak saja. Ya, walaupun saya tak galakkan all the time you pergi potong radiation, kemoterapi, tapi ada tempat di mana hospital mainkan peranan yang paling penting. Kita kena bekerjasama demi untuk menyembuh you sekalian. Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Saya doakan dan kita hantar doa-doa yang terindah kepada satu Malaysia dan satu dunia. Semoga kita selamat daripada cubaan yang cukup kuat pada saat ini. Siapa-siapa yang tengok advertisement yang saya buat untuk gout tu, you dah boleh, untuk arthritis dah ada jawapan kita. Dan saya dah kata kita ada hampir 40 jenis penyakit yang boleh kita tolong bantu. So daripada rambut sampaikan tak lama, bulan depan ni, lepas Chinese New Year ni, saya dah nak keluarkan skincare, dah siap. Tunggu nak pakai, nak masuk dalam box saja. So sabar ya, siapa yang ada jerawat, awet muda tu, insyaAllah demi untuk mempertahankan apa yang masih Tuhan bagi sisa-sisa hidup ni. Siapa yang ada masalah GERD, masalah gastrik, kita dah ada jawapan juga. Saya ingatkan bagi mereka yang ada masalah seperti diabetes, high blood pressure, dan juga masalah-masalah orang kata apa, kolesterol dan sebagainya, itu dah boleh kita reverse quite easily. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,